Baik, bertemu kembali dalam fokus minggu depan dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO semalam mengisytiharkan wabak cacar monyet atau monkeypox sebagai kecemasan kesihatan global dan klasifikasi yang menjadi amaran tahap tertinggi itu dibuat selepas berlakunya peningkatan kes wabak ini di serata dunia dan ia juga merupakan keputusan hasil mesyuarat kedua Jawatankuasa Kecemasan WHO mengenai virus itu yang diadakan bagi mengkaji keadaan yang dilihat semakin serius. Dan setakat ini kalau kita lihat di Asia, cacar monyet sudah pun dikesan di India dan juga di dua negara jiran, di Thailand dan Singapura. Jadi apa langkah-langkah susulan yang patut diambil oleh negara-negara selepas pengisytiharan kecemasan ini, sama ada di peringkat global ataupun di peringkat nasional, dan adakah Malaysia juga bersedia untuk berdepan dengan ancaman ini dan juga dari sudut ancaman berganda mengambil kira usaha untuk menangani COVID-19 juga masih lagi belum berakhir lagi ketika ini. Dan sudah bersedia bersama saya Dr. Farhan Rusli, pakar kesihatan awam, untuk mengulas mengenai dengan pengisytiharan cacar monyet ini sebagai satu kecemasan kesihatan global. Terima kasih kepada Dr. Farhan sudi bersama saya dalam fokus minggu depan. Sebelum kita nak bincangkan tentang jangkaan kita untuk minggu-minggu akan datang, pertama sekali kita nak faham apa sebenarnya situasi semasa monkeypox atau cacar monyet ini sehinggalah diisytiharkan sebagai satu kecemasan kesihatan global oleh WHO semalam. Jadi Nailah, benda ni telah diisytiharkan bukan secara mudah lah. Kalau kita nak katakan pengisytiharan kecemasan ni, selalunya kita akan tunggu apabila situasi itu kita rasa bahawa negara lain dan satu dunia harus memberikan fokus kepada penyakit tersebut. Jadi kalau kita tengok trend kenaikan kes daripada mana ia 3,000 kes pada hujung bulan 5, kita nampak sekarang dah lebih 16 akan mencecah 20,000 dan ia telah didapati merebak kepada lebih pada 75 negara. Jadi bila situasi ini berlaku dengan agak cepat, semestinya WHO tiada jalan lain dan perlu mengisytiharkannya sebagai satu kecemasan kerana kita tidak mahu ia keluar atau tidak dapat dikawal sehingga kita harus mengisytiharkannya sebagai satu pandemik dan sebagainya. Okey, jadi apa yang boleh kita jangkakan pada minggu depan? Apa sebenarnya yang negara-negara kena buat untuk bertindak sebagai respons terhadap cacar monyet ini selepas dah diisytiharkan sebagai satu kecemasan kesihatan? Jadi sebenarnya sebelum ia diisytiharkan sebagai kecemasan, kita harus mengambil langkah-langkah yang proaktif. Kalau kita tengok Malaysia, kita mengambil langkah awal dengan mengaktifkan balik kita punya MySejahtera dan sebagainya dan memastikan bahawa kita ada kawalan di kita punya laluan keluar masuk negara. Tetapi negara-negara yang ada kes-kes tersebut dan merekodkan kes-kes monkeypox ini, mereka harus melaksanakan kuarantin selama 21 hari dan sebagainya. Dan untuk negara-negara seperti Malaysia yang masih lagi belum merekodkan kes, kita harus memerhati dan juga melaksanakan satu proaktif protokol di mana kita harus memastikan bahawa doktor-doktor kita di klinik kesihatan, di kawasan-kawasan luar bandar dan juga di dalam bandar untuk mengetahui apakah tanda-tanda ataupun ciri-ciri monkeypox supaya kita dapat kesan mengawal. Okey, Dr. Farhan, itu pada peringkat nasional, peringkat negara yang kita lihat sudah ada persiapan-persiapan awal. Tapi pada peringkat global pula bagaimana? Apa tindakan WHO lagi selepas ini? Well, kalau nak tanya saya tindakan WHO, semestinya saya tidak tahu apakah mereka akan laksanakan. Tetapi apabila situasi ini berlaku dan kita nampak trend yang berlaku dengan penyakit-penyakit sebelum ini, selalunya kita akan memastikan bahawa adakah dengan pengisytiharan kecemasan ini, penurunan kes itu dapat plateau, bermakna tidak naik atau tidak melonjak dengan lebih tinggi ataupun mendata dan merekodkan penurunan ataupun ia merekodkan satu lonjakan yang tinggi. Dan jika ia naik kepada satu lonjakan yang tinggi, pihak WHO sekarang harus memikirkan adakah mereka harus mengisytiharkan ini sebagai pandemik baru ataupun tidak. Dan kita tahu implikasi kalau kita mengatakan ini adalah satu pandemik, ya, implikasi dari segi ekonomi, kesihatan dan juga pergerakan akan mengambil langkah yang lebih serius lah, yang lebih drastik kalau WHO mengklasifikasikannya sebagai satu pandemik. Pandangan Dr. Farhan melihat kepada pengisytiharan kecemasan global ini, adakah ini dibuat tepat pada masanya? Kerana tadi Dr. Farhan kata keputusan ini dibuat bukan dengan begitu mudah. Jadi kita juga nak mengambil kira COVID-19 sebelum ini. Ada yang mengkritik WHO mengambil langkah yang terlalu lambat. Jadi kali ini pula adakah Dr. Farhan melihat WHO lebih berjaga-jaga untuk declare lebih awal?
Betul. Jadi apa yang kita boleh nampak WHO ini mengambil langkah yang lebih proaktif berbanding dengan pandemik COVID-19. Walaupun sebenarnya monkeypox ini tidak merekodkan jumlah kematian yang tinggi ataupun kematian yang mortality rate dia, kadar kematian dia yang tinggi daripada monkeypox ini berbanding dengan COVID. Tapi saya rasa apa yang WHO cuba sampaikan ialah kita tidak boleh mengambil langkah mudah ataupun tidak mengambil endah tentang perkara ini walaupun kematian rendah. Kerana apa yang saya rasa WHO cuba sampaikan ialah kepentingan kita untuk menjaga sesuatu penyakit itu tidak kisahlah kalau ia penyakit yang boleh membawa kepada kematian ataupun tidak. Kerana kita harus memastikan ia tidak menular dan menjadi lebih teruk kerana kita tidak mahu ia menjadi varian lain dan sebagainya ataupun bermutasi dan sebagainya. Jadi sebelum ia menjadi perkara yang lebih serius ataupun lebih teruk lagi, WHO telah mengisytiharkan ini untuk mengawalnya pada peringkat awal. Okay, tadi Dr. Farhan kata Malaysia sudah pun mula membuat beberapa persiapan awal untuk bersedia berdepan dengan ancaman monkeypox ini ataupun cacar monyet. Tetapi selepas ini untuk minggu-minggu yang akan datang, apa lagi yang Malaysia patut buat sebagai langkah persiapan atau kemungkinan kita dapat kesan satu kes mungkin secara import ataupun secara local transmission, apa lagi langkah-langkah susulan yang patut Malaysia buat? Jadi kita kena lebih proaktif. Kita telah mendapat data bahawa tak semestinya seseorang itu datang dengan simptom-simptom yang telah tersenarai. Ada juga yang tiada demam dan sebagainya. Tetapi apabila mereka periksa, mereka adalah positif untuk monkeypox. Apa yang kita harus laksanakan sekarang untuk persediaan kita untuk minggu-minggu yang akan datang ialah kita harus melaksanakan satu pemerkasaan kesihatan awam di mana kita memberitahu kepada orang awam tentang apakah gejala-gejala dan siapakah golongan yang paling berisiko tinggi. Data sekarang menunjukkan bahawa lelaki homoseksual yang mempunyai lebih daripada 2 atau 3 pasangan adalah golongan yang paling tinggi untuk mendapat monkeypox buat masa ini. Jadi kita harus memastikan bahawa semua golongan-golongan di dalam mereka yang terjejas ini harus dapat tahu tentang apakah simptom-simptom dan tanda awal supaya kita tidak mahu seseorang itu distigmakan. Apabila dia terasa dia terkena monkeypox itu, dia tidak datang untuk melaporkan diri dia dan sebagainya dan melakukan rawatan secara sendiri. Kerana kita tahu kalau itu berlaku, kita akan ada satu penularan di dalam negara kita yang kita tidak boleh kawal. Jadi kita harus mengambil pendekatan untuk memastikan bahawa orang awam tahu apa yang mereka patut tahu. Apakah simptom-simptomnya dan sebagainya. Barulah kita boleh dapat mengawal perkara ini daripada menular dengan lebih teruk. Okey, Dr. Farhan, kita juga tak boleh lupa usaha kita untuk mengawal COVID-19 yang walaupun sudah lebih 2 tahun tapi kita tahu setakat ini masih belum lagi selesai, malah untuk negara lain juga. Jadi bagaimana untuk Malaysia berdepan dengan ancaman berganda ini? Kita tahu kapasiti di hospital itu satu kebimbangan seperti mana kita saksikan beberapa tahun lepas. Mungkin kita lebih bersedia untuk menangani COVID-19 dalam kita menuju ke arah endemik, tapi pada masa yang sama untuk kita seimbangkan antara kedua-dua ancaman ini, bagaimana? Jadi saya rasa pendekatan yang kita harus mengambil ialah kita harus memperkasakan kita punya orang awam ini dengan mengatakan kepada semua orang bahawa penyakit berjangkit ini akan berlaku. Akan mungkin ada 3, 4, 5 penyakit baru yang akan datang. Ada mungkin ada SARS-CoV-3 atau mungkin COVID 2023 yang akan datang. Kita tidak tahu ya virus apa yang akan datang dan menggandakan. Pandemik masih lagi belum selesai dan akan ada virus baru. Kita ada cacar monyet dan sebagainya. Jadi apa yang kita harus letakkan dan tanamkan di dalam seseorang itu ialah tentang bagaimanakah cara-cara penyakit-penyakit ini boleh merebak dan macam manakah transmisi ini boleh berlaku. Jadi kalau kita tengok trend, kalau kita tengok macam mana penyakit-penyakit berjangkit ini berlaku, ialah apabila ada pergaulan, apabila ia tiada batasan di antara orang, ya, pergaulan tanpa batasan, apabila orang datang dan berjumpa dengan beramai-ramai, apabila seseorang itu sakit dan ada simptom dan mereka masih keluar ke tempat awam dan sebagainya. Jadi sebenarnya tidak kisahlah penyakit apa yang akan datang, kalau kita dapat mengawal diri kita dengan memahami tingkah laku yang betul untuk kita buat, untuk tidak merebakkan apa penyakit yang kita ada pun, kita boleh melawan apa segala virus yang akan datang nanti.
Okey, pasti banyak lagi peluang untuk kami hubungi Dr. Fahan dengan ancaman banyak lagi virus yang boleh muncul lagi pada masa akan datang. Tapi itu saja yang kita ada untuk waktu ini. Terima kasih kepada Dr. Fahan Rusli, pakar kesihatan awam, mengulas mengenai risiko monkeypox ataupun cacar monyet ini setelah pun diisytiharkan sebagai satu kecemasan kesihatan global oleh WHO semalam itu. Dijangka menjadi salah satu tumpuan pada minggu akan datang. Dan itu saja perkongsian untuk Fokus Minggu Depan jam ini bersama saya, Nala Uda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.